Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang untuk kita sama-sama meraih kebaikan dengan kita menghadiri majlis ilmu walaupun secara maya. Namun mudah-mudahan dengan amalan kita yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala terima, dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab untuk kita menambah ilmu pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan meneruskan pembacaan kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita telah sampai kepada bab yang ketiga. Al-Babus Salis fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim, iaitu pada menerangkan kelebihan fadilat kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang memiliki kitab Jawi, boleh merujuk kepada muka surat 20. Manakala bagi yang mempunyai kitab terjemahan Rumi, boleh merujuk kepada muka surat yang ke-35. Bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asyaitanu anhu kama yadhubu ar-rasasu 'ala an-nar.
sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Dan daripada Atha ibnu Jabir, berkata ia, tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, lari segala awan kepada masyriq, yakni ke arah timur, dan diam segala angin, dan bergerak-gerak laut, dan menanti segala binatang mendengar dengan telinganya, dan direjam segala syaitan daripada langit, dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya, tiada disebutkan namanya atas penyakit, melainkan disembuh akan dia. Dan tiada disebut akan dia atas suatu, melainkan diberkatkan padanya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, syaitan orang mukmin itu kurus. Kata Qais ibnu Al-Hajjaj, berkata, bagiku oleh syaitanku, masuk aku pada engkau padahal aku seperti unta, dan aku sekarang seperti burung ciak. Kataku, kerana apa demikian itu? Katanya, engkau menghancur akan daku dengan zikrullah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, tiada ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya, bahawasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat dengan berkata, mereka itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya, yakni pada timbangannya. Maka berkata segala umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad SAW? Maka berkata segala anbiya bagi mereka itu adalah umat Muhammad SAW. Permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia. Jikalau dihantarkan dia di dalam satu daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Sabdanya, dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit dan menolong bagi tiap-tiap ubat dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa dan menutupi daripada neraka dan aman daripada ditelan bumi dan daripada diubahkan kepada rupa binatang dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membaca akan dia. Dan sabda Nabi SAW, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah Ta'ala al-kiram al-katibina an yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin, bahawa menyuruh mereka itu menyurat
di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarratun. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa menyurat bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tiada tinggal daripada dosanya walau kadar semut yang kecil jua pun daripada dosa kecil. Allahu Akbar. Jadi ini antara beberapa hadis sabdaan baginda Rasulullah SAW yang menerangkan tentang kelebihan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwadahu ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bahawa barang siapa menyurat bismillahirrahmanirrahim, maka mengelok ia, yakni akan suratannya kerana membesarkan bagi nama Allah Ta'ala, nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang kemudiannya. Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudi ar-Rahman. Sabda Nabi SAW, apabila menyurat, ini apabila seseorang itu menulis akan kalimah bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkan akan kalimah ar-Rahim, yakni segala hurufnya, serta mengelokkan dia. Dan sabda Nabi SAW, Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة وزين الكتب بالقرآن وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Nabi SAW bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi akan langit dengan kawakib, yakni bintang-bintang. Yakni matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Planet-planet, galaksi. وَزَيَّنَ الْمَلَائِكَةَ بِجِبْرِيلَ, dan menghiasi akan malaikat-malaikatnya dengan Jibril alaihissalam, dan menghiasi akan syurga dengan bidadari-bidadari dan mahligai-mahligai, dan menghiasi akan anbiya, yakni para-para nabi, dengan penghulu kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menghiasi akan segala hari dengan hari Jumaat. Dan menghiasi akan segala malam dengan malam Lailatul Qadar, dan menghiasi akan segala bulan dengan bulan Ramadan, dan menghiasi
akan segala masjid dengan Kaabah dan menghiasi akan segala kitab-kitab dengan Al-Quran dan menghiasi akan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dihiasi 10 perkara dengan 10 perkara. Dan sabda Nabi SAW, Man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata Bismillahirrahmanirrahim, disurat akan namanya daripada abrar. Yakni dituliskan namanya di kalangan para abrar. Yakni orang yang benar pada ketaatannya. Dan lepas dia daripada kekufuran dan kemunafikan. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, barang siapa berkehendak bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah yang 19. Jadi malaikat Zabaniyah yang 19 ni adalah malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Maka hendaklah berkata Bismillahirrahmanirrahim. Maka bahawasanya ia 19 huruf supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf daripadanya peliharaan daripada seorang daripada mereka itu. Ini daripada malaikat-malaikat Zabaniyah itu. Dan sabda Nabi SAW, Man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berkata Bismillahirrahmanirrahim, maka diampun Allah Ta'ala baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya. Dan sabda Nabi SAW, Iza qumtum faqulu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna an-nasa idza ghtabukum yamna'uhumul malaku an dhalik. Bahawa apabila kamu hendak berdiri, yakni daripada sesuatu majlis, sebuah majlis, maka katakan olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka bahawasanya manusia apabila mengumpat mereka itu akan kamu, nescaya menegah akan mereka itu oleh malaikat daripada demikian mengumpat itu. Dan sabda Nabi SAW, Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna man fa'ala dhalik wakkala Allahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabunakum. Apabila duduk kamu pada tempat duduk, maka kata olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka bahawasanya barang siapa berbuat demikian itu, mewakil Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat yang menegah ia akan mereka itu daripada mengumpat hingga tiada mengumpat mereka itu akan kamu.
Dan tersebut pada khabar, tiada daripada seorang yang mengqasad akan rumahnya melainkan mengikut akan dia syaitan. Jadi apabila seseorang itu mengqasad kembali ke rumah tu, ada syaitan yang akan mengikutinya kembali ke rumah. Dan apabila masuk ke rumahnya dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada jalan bagiku masuk pada rumah ini. Dan apabila didahulukan kepadanya makanan dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada jalan bagiku pada makannya ini. Dan apabila didahulukan kepadanya minuman dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada diminumnya bagiku di sini. Dan apabila berbaring atas lambungnya dan berkata Bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Maka apabila meninggal ia akan mengucap bismillah. Jadi apabila dia meninggalkan mengucap bismillah pada ketika masuk ke rumahnya, maka masuk syaitan itu sertanya. Ini syaitan itu ikut masuk ke dalam rumah. Itu yang jadi huru-hara rumah dalam rumah pun. Ya? Kadang-kadang berlaku perkelahian, perbalahan, sesama adik-beradik, sesama ahli keluarga di dalam rumah. Kerana apa? Kerana ada syaitan yang mengikut balik salah seorang daripada ahli keluarga itu. Apabila dia masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, tanpa membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan tu akan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Dan demikian lagi tatkala minum, menghantar syaitan akan mulutnya pada tempat minuman itu. Dan demikian lagi tatkala hendak jima' akan ahlinya. Jadi ketika seseorang tu hendak bersetubuh dengan pasangannya dan tiada menyebut nama Allah, maka jima' syaitan itu besertanya. Dan dalil demikian itu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi syaitan, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, yang bermaksud sekutukan olehmu akan mereka itu, yakni mereka yang tiada menyebut nama Allah pada hartanya, pada makan dan minumannya dan pada anaknya. Syaitan akan turut serta mengambil faedah daripada harta benda dan anak pinak zuriat-zuriatnya. Maka jadilah kanak-kanak itu cedera akalnya, setengahnya jadi gila dan setengahnya jadi bodoh. Ada yang jadi bingung dan fasik dan setengahnya menjadi kafir. Dan setengahnya buta matanya dan lainnya. Maka iaitulah bekas syaitan. Na'udzubillah min zalik. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah ta'ala, duduk syaitan atas zakar lelaki. Maka apabila tiada ia berkata bismillah tatkala jima'nya, maka jima'lah syaitan itu sertanya dan keluar maninya seperti mana lelaki itu. Ini syaitan itu turut sama berjima' dengan isteri seseorang yang tidak menyebut nama Allah ketika dia berjima' dengan isterinya. Diriwayatkan bahawasanya seorang lelaki berkata bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya perempuanku jaga daripada tidurnya dan pada farajnya seumpama jamu api. Maka berkata ia, itulah wati syaitan. Jadi itulah wati syaitan. Ini syaitan turut berjima' ataupun bersetubuh dengan perempuan tersebut. Dan apabila engkau hendak jima' akan dia, kata olehmu bismillah. Yakni kalau seseorang wanita itu bermimpi, ya, dengan mimpi-mimpi yang
sedemikian maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia sabda Nabi SAW, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, nescaya memaling Allah Ta'ala daripadanya 70 pintu daripada bala dan duka cita dan kesusahan. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahawasanya syajaratul wujud, yakni pohon kewujudan, bercawang ia daripada bismillahirrahmanirrahim. Dan bahawasanya sekalian alam itu berdiri dengan dia. Maka kerana demikian itulah barang siapa membanyak menyebut akan dia jadi haibah, yakni hormat ta'zim beserta takut ia pada alam ulwi dan alam sufli. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa kegentaran, ketakutan kepada makhluk-makhluk yang ada di alam ulwi dan alam sufi terhadap seseorang yang sentiasa beramal menyebut zikir, menghayati bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu 3,000 nama. Jadi yang dikatakan bismillahirrahmanirrahim ini adalah himpunan beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam bismillahirrahmanirrahim, kalimah bismi itu adalah kalimah huruf dan isim. Ya, ba adalah huruf jar. Itu kata sendi. Isim adalah menunjuk kepada kata nama yang bermakna nama, ismu. Manakala Allah adalah kalimah isim yang menunjukkan kepada zat. Ya. Allah adalah nama bagi zat. Manakala Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama-nama. Dan antara yang terbaik seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, terdapat 99 nama-nama Allah yang terbaik. Bahkan di samping itu terdapat banyak lagi, ribuan lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diketahui oleh para nabi, yang diketahui oleh para malaikat, dan nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, ketahui olehmu bahawasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu 3,000 nama. 1,000 nama mengetahui akan dia oleh malaikat jua, tiada yang lain. Dan 1,000 nama mengetahui akan dia oleh para anbiya jua, tiada yang lain. Dan 300 nama disebutkan dia di dalam Injil. Dan 300 nama disebutkan dia di dalam Taurat. Dan 300 nama disebut di dalam Zabur. Dan 99 disebut akan dia di dalam Al-Quran. Dan satu nama memberi bekas dengan dia Allah Ta'ala jua. Yakni ia jua yang mengetahuinya, tiada yang lain. Dan itulah yang dinyatakan sebagai Al-Ismul A'zam, nama yang teragung, dan ada diperbahaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kata setengah ulama, yang satu nama itu tersebut di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan makna 3,000 nama itu terkandung di dalam 3 nama ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Maka barang siapa mengetahui akan dia dan berkata akan dia, seolah-olah seperti dia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian nama-namanya. Dan barang siapa lupa mengucap Bismillah pada awal makan atau minumnya, hendaklah mengucap akan dia pada pertengahannya atau pada akhirnya dengan katanya Bismillahi awwalahu wa akhirahu, supaya muntah syaitan itu. Hikayat bahawasanya syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kurus. Syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan yang kurus. Jadi syaitan ni ada yang gemuk, ada syaitan yang kurus. Siapa syaitan yang gemuk ni dan siapa syaitan yang kurus ni? Ini kita akan dengar bersama. Ya. Bahawasanya syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kurus, maka berkata syaitan gemuk bagi yang kurus, mengapa engkau jadi kelakuan ini? Ini kenapa engkau jadi kurus macam ni? Katanya, kerana bahawasanya mengerasi atasku oleh seorang lelaki. Apabila dia masuk ke rumahnya berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila keluar ia berkata Bismillah. Dia nak keluar pun dia cakap Bismillah. Ya. Kadang-kadang dia ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dia ucap Bismillahitawakkaltu. Wala haula wala quwata illa billah. Yang ini dia keluar masuk ke rumah tu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila memakan berkata bismillah. Dan apabila meminum berkata bismillah. Demikianlah. Maka aku lari daripadanya. Ini aku nak makan pun tak boleh, aku nak minum pun tak boleh. Jangan kata nak berjimak sekali dengan isteri dia pun tak boleh, tak ada ruang. Nak masuk rumah pun kadang-kadang tak dapat. Ya. Kemudian berkata syaitan yang kurus bagi yang gemuk. Kau ni pula gemuk sangat ni apa hal? Sampai nak usung perut ke hulu ke hilir pun payah ni apa hal ni? Syaitan kalau dah gemuk, lagi gemuk pada manusia, jangan buat main. Ya. Itu wallahu alam, saya tak tahu, saya tak pernah tengok syaitan. Ya. Betapa hal kamu aku lihat akan dikau di dalam kelakuan yang elok. Ini sihat je ni. Nak kata kurus pun tak ada. Sihatlah. Ya. Badan tu gemuk. Katanya kerana aku mengerasi seorang lelaki. Apabila dia masuk ke rumahnya, tiada berkata bismillah. Dan apabila memakan atau meminum dan lainnya, tiada berkata akan dia bismillah. Maka aku sekutu akan dia pada sekaliannya. Dan aku naik di atas tengkuknya seperti binatang. Ini syaitan memperkudakan seseorang yang tidak beramal dengan bismillah dalam kehidupannya. Dalam keluar masuk rumahnya, dalam makan minumnya, dalam setiap urusan penghidupannya tidak dimulakan dengan bismillah, maka hilang keberkatannya. Dan syaitan bersekutu dalam setiap amal perbuatan. Na'udzubillah. Sebuah lagi hikayat. Adalah bagi Abi Muslim Al-Khawlani, seorang jariah memberi minum racun akan penghulunya. Maka tiada memberi bekas racun itu padanya. Maka tatkala panjang masanya, maka berkata jariah bagi penghulunya, bahawasanya aku beri minum racun akan dikau. Masa beberapa lama dan tiada memberi bekas kepada engkau. Maka berkata penghulunya, kerana apa engkau beri minum racun akan daku? Katanya, kerana bahawasanya engkau sudah tua, maka apa sebab engkau tiada merdeka akan daku? Maka kata penghulunya, bahawasanya aku berkata tatkala tiap-tiap kali aku meminum dan makan, Bismillahirrahmanirrahim, maka tiada memberi mudarat ia akan daku dengan berkatnya. Kemudian dimerdeka akan dia oleh penghulunya.
Itu antara fadilat-fadilat, kelebihan, ya, berdasarkan hikayat-hikayat perkara yang telah berlaku. Mereka-mereka yang beramal dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana kita nak beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim ni dalam kehidupan sehari-harian kita? Iaitu dengan kita memulakan setiap amal perbuatan kita, tak kiralah apa saja amal perbuatan. Makan, minum, berpakaian, masuk rumah, keluar rumah, ya, atau apa saja, nak menulis. Setiap perbuatan kita tu, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Khasnya segala perbuatan-perbuatan yang berfaedah, yang bermanfaat, maka kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita mewiridkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya di dalam hati, ataupun ketika sesudah sembahyang, ya, maka kita beramal dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini secara zikir. Di samping itu, kita perlu menghayati pengertian makna yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kerana kalimah ini adalah perhiasan bagi Al-Quran dan mengandungi berbagai-bagai rahsia dan keajaiban bagi mereka yang telah beramal dan dapat merasai, menikmati manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga daripada hikayat-hikayat yang dijelaskan di dalam kitab ini menunjukkan keyakinan orang-orang yang beramal dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu, maka mereka berterusan beramal dengannya. Yakin, itulah kunci kepada keimanan, yang mana kita akan diuji dengan keyakinan kita. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memelihara kita daripada segala kemudaratan, bala, musibah ataupun segala kejahatan-kejahatan yang telah diciptakannya. Maka keyakinan kita kepada la ilaha illallah, keyakinan kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, itulah yang menjadi keutamaan. Bukan saja sekadar pada pengucapan, tetapi kepada kefahaman dan keyakinan, pengertian makna yang terkandung di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dinyatakan kitab yang diturunkan dari langit terhimpun pada huruf ba. Dan diriwayatkan bahawa segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Al-Quran. Ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, seperti mana yang kita maklum, itu kitab Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Bahawa segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu terkandung makna-makna pengajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab dan suhuf yang terdahulu. Dan segala makna Al-Quran terkandung pada Fatihah. Ini segala huraian daripada Al-Quran itu dengan ayat-ayat penjelasan yang muhkamat dan mutasyabihat. Segala makna Al-Quran itu terhimpun pada Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Itu surah yang pertama di dalam Al-Quran. Dan segala makna surah Al-Fatihah itu, ini surah Al-Fatihah yang terkandung padanya 7 ayat. Segala makna surah Al-Fatihah itu terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala makna
pengertian yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada disimpulkan pada kalimah huruf ba, maka maknanya yang isyari, iaitu yang mengisyaratkan kepada bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Ini ba ni adalah huruf dalam tata bahasa nahwu, bahasa Arab. Ba, huruf ba adalah kata sendi yang memberi makna pengertian dengan atau bersama. Maka yang dihuraikan oleh para mufassirin, bi kana ma kana, yakni artinya dengan daku ada barang yang ada. Kana ma kana, yakni berlaku ada apa yang ada. Wa bi yakunu ma yakun, dan dengan daku ada barang yang lagi akan diadakan. Jadi segala kewujudan yang diciptakan, yang dapat kita perhatikan ataupun yang tidak dapat kita perhatikan, yang telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya adalah diwujudkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kewujudan-kewujudan yang bakal diwujudkan, yang akan wujud, semuanya adalah diwujudkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekalian makna ba terhimpun pada nuktahnya. Ini rahsia-rahsia yang terkandung di dalam huruf ba terhimpun pada nuktahnya. Ini titik nuktahnya. Yakni titik yang di atasnya yang mula turun di hujung kalam yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan, tiada titik yang di bawahnya. Yakni asalnya huruf ba ini tidak ada titik. Ya, tapi dimulakan dengan satu titik yang dipanjangkan. Kemudian untuk membezakannya dengan huruf-huruf yang seumpamanya yang lain seperti ta, sa ataupun nun, maka dibezakannya dengan titik noktah di bawahnya. Kata setengah ulama, pada titik yang di bawahnya dan maknanya yang isyari menunjukkan bahawasanya zat Allah Subhanahu Wa Taala itu nuqtatul wujud. Yani Allah Subhanahu Wa Taala itu diibaratkan seperti setitik nuktah, yang mana daripada titik nuktah itu terzahirlah segala kewujudan-kewujudan penciptaan-penciptaan makhluk yang lain, yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang maujud. Maka iaitu isyarat kepada wahdatul wujud dan haqiqatul Muhammadiyah, wallahu a'lam. Demikian kata setengah para ulama. Di sini faedah, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali tatkala hendak tidur, nescaya dia amankan dia Allah Ta'ala pada demikian malam itu daripada kejahatan syaitan dan jin dan manusia dan daripada pencuri dan terbakar api dan daripada mati terkejut dan menolakkan daripada tiap-tiap bala, insya-Allah Ta'ala dengan berkatnya. Demikianlah beberapa keterangan daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, yang merupakan permata pemberian yang indah dan bagi menjaga segala hati yang lalai, ya, tentang kelebihan kalimah Bismillahirrahmanirrahim
untuk kita menjadikannya sebagai amalan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini dapatlah kita terhindar daripada segala bala dan musibah, khasnya wabak penyakit yang sedang melanda kita sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penyakit wabak virus COVID-19 ini. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sama-sama memperingatkan diri saya dan rakan-rakan saya dan kepada semua para penonton supaya kita sama-sama memelihara kesihatan diri kita dan mengikut arahan, mentaati pemerintah kita supaya kita sama-sama dapat memutuskan rangkaian penyakit wabak COVID-19 ini. Maka hendaklah kita ikut segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan mengikut segala tata cara yang telah ditetapkan supaya kita sama-sama dapat keselamatan dan kesejahteraan. Ya. Di samping kita jadikan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam amalan seharian kita, maka hendaklah kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita sampaikan fadilat-fadilat ini, kelebihan-kelebihan ini. Sebenarnya terdapat banyak lagi fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan, khasiat yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga rahsia-rahsia, pengertian-pengertian yang terdapat di dalam kita mengamalkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini. Namun ianya akan mengambil masa yang agak panjang untuk kita membaca keseluruhan hadis-hadis dan huraian para ulama. Maka dalam kesempatan ini juga sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kesejahteraan, keamanan untuk seluruh umat Islam, khasnya yang berada di bumi Palestin, supaya mereka ini terpelihara daripada segala kejahatan dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sama-samalah kita berdoa supaya kita sentiasa selamat, terpelihara daripada ancaman wabak ini dan sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan daulat tuanku dan semoga kita sama-sama tetap teguh, taat, menjunjung perintah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kerana beliau adalah sebagai pemimpin kita. Taati pemimpin itu adalah suatu kewajipan ke atas kita. Kerana apabila kita tidak mentaati pemimpin, maka dikhawatiri kita akan mati dalam keadaan jahiliah. Na'udzubillah min zalik. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang baik dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada, dan kita boleh share, kongsikan bersama link siaran ini kepada rakan-rakan kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita manfaat, kebaikan daripada apa yang kita hayati dalam pengajian kuliah kita pada malam ini, iaitu tentang kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahawa Nabi SAW telah dikurniakan dengan suatu kurniaan yang hebat, iaitu kalimah Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan hiasan bagi Al-Quran, kitabullah.
Ini kalamullah, perkataan Allah. Apabila kita mula membaca Al-Quran, maka kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesudah kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala tipu daya syaitan yang direjam. Maka apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, dapat kita bertemu lagi dalam kuliah yang berikutnya sebagai menyambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Jadi saya berterima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi kerana sudi membuat siaran secara langsung menerusi Facebook dan YouTube, ya, untuk seluruh umat Islam mengambil manfaat baik di dalam negara kita Malaysia maupun yang di luar negara. Sebelum itu mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita manfaat dan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah kami daripada segala penyakit, wabak dan daripada segala musibah dan bala bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah keselamatan kepada saudara-saudara kami di seluruh alam, dan peliharalah mereka daripada segala kejahatan golongan orang-orang kafir dan segala kejahatan orang-orang yang mengikuti syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah diri kami dan kaum keluarga kami dan saudara-saudara kami dan seluruh kaum muslimin daripada segala tipu daya, daripada segala bala bencana, daripada segala wabak penyakit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kerahmatan kepada saudara-saudara kami di Palestin dan peliharalah mereka daripada segala kejahatan kaum Yahudi dan sekalian para musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan berilah kami taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam saat-saat keadaan fitnah yang genting di akhir zaman ini. Rabbana تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.